Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pelajar, para pencinta ilmu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini 20 hari bulan 1 2023, kita teruskan pengajian kita dalam kitab Al-Azkarun Nawawiyah, kitab zikir yang dikumpul oleh Imam Nawawi. Dalam kitab Arab, bab yang ke-114, babu tahrimin niyahati 'alal mayyit wad du'a bid'awal jahiliyah. Dalam kitab terjemahan muka surat 281, perkara yang kelima, haram meratapi orang mati dan berseru dengan seruan jahiliah. Jadi Nabi kita namakan meratap, melau kepada orang mati itu seruan jahiliah. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala, ajma'atil ummatu ala tahrimin niyahati. Semua ulama ijma'. Ijma' itu makna sepakat, setuju belaka akan haramnya meratap dan berseru, memanggil, melau dengan seruan jahiliah. Wa du'a bil waili was subur, serta berdoa dengan kecelakaan dan kehancuran ketika mendapat musibah. Jadi bila ada orang mati dia meratap, aku hidup tak ada dah, tak guna dah hidup aku ni, mati dah orang di saya. Itu dipanggil meratap. Dan juga dengan seruan-seruan jahiliah, maknanya kata-kata buruk yang dilarang oleh syarak, maka itu dipanggil seruan jahiliah. Hadis 440, qala an-Nawawi rahimahullahu taala, ruwina fi sahihai al-Bukhari wa Muslim an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man laqama al-khudud wa syaqqa al-juyub wa da'wa bid'awal jahiliyah. Bukan termasuk golongan kami, mana bukan daripada ajaran Islam. Siapa dia buat perangai lagu ni, perangai jahiliah, bukan perangai Islam ni. Siapa dia? Orang yang menampar pipi ketika berlaku musibah. Bila ada kematian duk katok pipi, pai tak apa, woi celaka lah aku mati. Jadi itu dipanggil perbuatan jahiliah. Wasyaqqal juyub, mengoyak baju. Baju dia pakai tarik sampai koyak. Ada setengah tu tarik rambut. Yang penting perbuatan-perbuatan yang tidak diizinkan, menunjukkan dia ni tidak sabar menerima ujian. Wa da'wa al-jahiliyah, dan juga berseru dengan seruan jahiliah. Apa dia seruan jahiliah tu? Dia kata, celaka dah aku, tak ada dah orang hok beri duit ke aku, contohnya. Tak ada lah orang yang aku sayangi, hidup aku tak bahagia, tak guna hidup aku. Macam-macam kata-kata yang menunjukkan dia tidak sabar. Menunjukkan dia tidak sabar, maka itu dia panggil seruan jahiliah. Sepatutnya bila berlaku kematian, kita kena baca ayat yang kita baca semalam. Dalam siri yang lepas kita dah belajar kan. Bila berlaku kematian, kita kata apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian kita berdoa kepada Allah, ma'jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Itu doa yang diajar. Dia dok kodok mai celaka gila habis. Hei, malaikat maut ni tak reti, ambil nyawa anak aku saya, contohnya. Itu semua tu dia panggil seruan jahiliah belaka.
yang diharamkan oleh Allah. Hadis ini rawahu Muslim dan Bukhari Muslim. Hadis yang ke-441, kata Nawawi, kami meriwayatkan dalam kitab As-Sahihaini, Bukhari dan Muslim, daripada Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bari'a minas saliqah wal haliqah wasyaqqah. Berat-berat belaka bunyi itu. Bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam berlepas diri daripada as-saliqah. Apa dia saliqah? Tengok belakang dia tu ada bagi tahu. As-saliqah dia kata perempuan laki-laki bersama yang meratap dengan suara yang kuat. Dia duduk meratap. Matilah orang aku sayang, matilah suami aku, gila aku paling hidup. Jadi macam-macam kata-kata yang buruk. Itu dia panggil as-saliqah. Siapa dia buat perkataan ni, Nabi tak mengaku dia. Nabi berlepas diri, bukan umat aku tu. Wasyaqqah. Apa dia syaqqah ni pula? Wal haliqah. Yang kedua haliqah, iaitulah perempuan yang mencukur habis rambutnya ketika ditimpa musibah. Cukur rambut, tarik rambut. Wasyaqqah, iaitulah perempuan yang mengoyak pakaiannya ketika ditimpa musibah. Ini semua ini tengok dalam belakang tu. Semua ini diharamkan menurut sepakat para ulama. Haramun bittifaqil ulama. Haram, sepakat para ulama mengatakan haram. Wa kadzalik, demikian juga diharamkan mengusukkan rambut. Rambut dia dipakai potar, rambut ni nak suruh nampak kusuk masai. Orang Malaysia kata kusuk masai. Orang Kelantan kata grosen habis rambut ni. Grosen. Kusuk masai tu pahal tak? Grosen? Pahal? Kusuk masai? Grosen dia panggil. Grosen habis rambut dia ni. Menampar pipi, mencakar wajah dan berdoa dengan doa kecelakaan, semua itu adalah perbuatan jahiliyah yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Hadis yang ketiga dalam bab ini, hadis 442. Kami riwayatkan dalam kitab As-Sahihaini, Bukhari Muslim, daripada Ummi Atiyah radhiyallahu anha, dia berkata, akhaza alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bai'ati alla nanuh. Nabi kata dia, kami telah buat bai'ah. Bai'ah ni wanita yang ikat setia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa mereka dimasuk Islam, mereka ikut ajaran Nabi, tidak akan meratap, kalau ada kematian tak boleh meratap. Itu ikat setia. Siapa dia langgar juga, bermakna dia telah langgar SOP yang dia buat ikat setia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dialah. Itu kata Ummu Atiyah. Hadis yang seterusnya daripada hadis 442. Kami riwayatkan dalam kitab As-Sahihaini daripada Ummi Atiyah radhiyallahu anha. Tadi dah. Hadis 443 pula. Kami riwayatkan dalam Sahih Muslim daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata apa? Isnatani fin nasi huma bihim kufrun, at-ta'nu fin nasabi wan niyahatu 'alal mayyit. Isnatani fin nasi huma bihim kufrun. Dua perkara ada pada manusia, dua perkara. Kedua-duanya adalah bentuk kekafiran. Mana perbuatan ini boleh bawa pada kekufuran. Sama ada kufur berat ataupun kufur dari sudut nikmat. Yang pertama, at-ta'nu fin nasabi. Mencela ataupun meragui keturunan orang. Tak boleh.
Kalau orang ni kata dia keturunan fulan bin fulan bin fulan, terus kita pertikaikan. Kalau dia ada bukti, biar. Macam hari ni ada sebahagian orang duduk isytihar dia ni keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ramai orang tak percaya. Dia kata turunan Nabi apa, muka tidak arak, muka Jawa ni. Kita kata tak usah duk pertikailah. Kalau betul dia keturunan Nabi, alhamdulillah. Tapi kalau dia bohong, dia dengan Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau kita pertikaikan, kalau dia betul, macam mana kita nak buat? Ni at-ta'nu fin nasabi. Jangan duk pertikaikan keturunan orang. Ada setengah orang ni kita bukan pertikaikan keturunan dia, tapi kita pertikai ajaran dia. Hak dia bawa mari tu benda pelik. Mengaku cucu Nabi, tapi perbuatan dia menyalahi sunnah Nabi. Kita mengatakan jangan ikut cucu, jangan ikut keturunan, kita ikut ajaran sunnah yang ditinggalkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wan niyahatu 'alal mayyit. Ini yang kedua, an-niyahatu 'alal mayyit, iaitu meratapi orang mati. Tadilah meratapi orang mati itu gitulah di antaranya. Hadis ini juga dalam Bukhari Muslim. Hadis 443 kami riwayatkan dalam Sunan Abi Daud, daripada Abu Sa'id Al-Khudri, dia berkata, diriwayatkan bahawa Nabi bersabda, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-naihah wal mustami'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat perempuan yang meratap dan orang yang memperdengarkan tangisannya. Jangan main-main. Jadi dia pisau, dia sengaja menangis. Oh, bertampik mati dah lah orang yang kami sayangi. Hidup kita susah dah lah. Ini semua tu dia panggil orang yang meratap, mengungkit-ungkit kebaikan si mati, dan juga orang yang mustami'ah, nak memperdengarkan orang dia ni duka cita, dia sedih. Itu zaman tu. Tengok huraian dia. Tulis tepi kita definisi an-niyahah tu apa benda. Kita dari tadi lagi duduk dengan niyahah. Apa dia maksud niyahah yang disebut di sini? Kata Nawawi, wa'lam anna niyahah. Tulis tepi kita tu. Maksud niyahah. Perlu dipahami bahawa yang dimaksudkan dengan meratap di sini ialah meninggikan suara bin nadbi secara berirama, atau menangis dengan menyebutkan kebaikan-kebaikan orang yang meninggal dunia. Duk oleh hak tu, dia ni enggak. Para sahabat kami, siapa dia para sahabat kami tu? Tulis. Para sahabat kami mana ulama mazhab Syafi'i berkata, haram hukumnya meninggikan suara dengan menangis berlebihan. Tak boleh. Sedangkan jika hanya menangis tanpa meninggikan suara dan meratap, maka tidak diharamkan. Kita ni kalau orang yang kita sayang mati, sedih ke tidak? Sedih. Menangis. Keluar air mata, keluar air hidung, air liur pun keluar lagi. Itu tidak larang. Makna biasalah naluri manusia, bila sedih dia akan menangis. Itu tak apa. Hak tak bolehnya meratap, duk melau-lau bertempik, itu tak boleh. Melau bertempik. Manakah dalil? Tulis itu. Sedangkan jika hanya menangis tanpa meninggikan suara, tak keluar suara, tidak meratap, maka tidak diharamkan. Tidak diharamkan. Manakah dalil? Tengok dalil ni. Hadis 444. Kata Nawawi, kami riwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim daripada Ibnu Umar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menziarahi Sa'ad bin Ubadah. Tanda pelajar, Sa'ad bin Ubadah ni salah seorang daripada ketua Ansar, orang Madinah. Nabi pergi bersama dengan Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdullah bin Mas'ud. Bila Nabi tengok sallallahu alaihi wasallam, tengok Sa'ad yang begitu gawat,
keadaannya begitu teruk sakit, fabaka Rasulullah. Nabi menangis. Nabi menangis kerana sedih kepada sahabat yang sedang sakit. Ketika mereka semua melihat baginda Nabi SAW menangis, sahabat-sahabat yang ada pun menangis belaka. Tapi tidak merataplah, menangis air mata, sedih. Kemudian kemudian Nabi kita bersabda, ala tasma'un inna Allah la yu'azibu bidami'il ain. Nabi kata apa? Tidakkah kamu dengar bahawa Allah Ta'ala tidak mengazab kerana air mata? Mana sekadar air mata mengalir sedih, tidak salah. Wala bihuznil qalbi, tidak juga dengan hati yang duka cita berpisah dengan orang yang disayangi pun tak apa. Walakin yu'azzibu bihadza aw yarham. Tetapi Allah Ta'ala dengan azab dengan ni, Nabi tunjukkan lidah. Kalau lidah muduk meratap, melaum, bertempik, baru kena azab. Tapi kalau setakat air mata mengalir, berjeru air hidung keluar, tak apa. Sama ada Allah Ta'ala azab orang ni dengan sebab mulut dia duduk meratap, ataupun Allah bagi rahmat dengan sebab mulut dia beristighfar. Maka Nabi SAW wa asyara ila lisani, Nabi tunjukkan lidah dia, ni punca dia. Punca kena azab seorang mati tu, punca dia kenapa? Sebab apa? Sebab dia meratap. Mulut dia tu. Tapi kalau tak apa. Hadis yang seterusnya, tadi kita tak bagi tahu kan? Hadis Abi Daud tadi. Kami riwayat daripada Sunan Abi Daud, hadis 443. Tulis hadis 443. Sanad dia dhaifun jiddan. Sanad dia terlalu lemah. Walaupun hak ni lemah, hak lain itu sahih belaka dah. Baik, kita berpindah kepada hadis 445. Kami riwayatkan dalam sahih as-sahihaini, yang Bukhari dan Muslim. Kami riwayatkan dalam sahihaini, Bukhari dan Muslim, daripada Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah rafa'a ilaihi ibnatu. Nabi dihadapkan pada cucunya yang telah meninggal dunia. Jadi orang yang bawa tunjukkan Nabi cucu dia. Wa huwa fil maut. Ada kata nak mati. Ada kata meninggal dunia cucu dia ni, sedang nazak. Bila Nabi tengok cucu dia, maka air mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalir. Nabi menangis. Sa'ad pun bertanya. Faqala Sa'dun, ma hadza ya Rasulullah? Dia tanya, apa ni Rasulullah ni? Menangis. Dia pelik. Sebab dia dengar hadis Nabi kita larang daripada meratap. Tiba-tiba dia tengok Nabi menangis. Maka Nabi jawab, hadhihi rahmatun ja'alaha Allah Ta'ala fi qulubi ibadihi. Sa'ad, ini adalah rahmat yang Allah berikan pada hati hamba dia. Mana hamba dia ni hati dia lembut. Orang yang disayangi sakit atau mati, mesti dia menangis. Wa innama yarhamullahu ta'ala min ibadihi ruhama. Sesungguhnya Allah menyayangi para hambanya yang memiliki sifat penyayang. Jadi kita kena sayang ke orang lain, barulah Allah Ta'ala sayang kepada kita. Ini tak salah. Maksudnya Nabi kita nak ajak, ini tidak salah. Kami riwayatkan juga dalam Sahih Bukhari, hadis 446, daripada Anas bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menziarahi puteranya Ibrahim. Ibrahim anak dia sedang sakit. Ibrahim, wa huwa yajudu binafasihi. Jadi Ibrahim yang telah meninggal dunia,
Bila Nabi tengok anak dia Ibrahim, kedua mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalir air mata, menangis. Abdul Rahman bin Auf yang ada bersama berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa anta ya Rasulullah?" Rasulullah sedih juga. Ingat ke Rasulullah ni tak sedih, sabar. Maka Nabi jawab apa? "Ya Ibn Auf, innaha rahmatun." Ibn Auf, ini adalah sifat rahmat seorang datuk kepada cucu. Itu biasa naluri. Kemudian Nabi kita sambung, "Innal aina tadma." Mata mengalirkan air mata, menangis. "Wal qalba yahzan." Hati sedih. "Wala naqulu illa ma yurdi rabbana." Tetapi ingat baik, kita tidak akan berkata-kata, mengeluarkan ucapan kecuali apa yang menjadi Allah Ta'ala reda. Allah Ta'ala reda ucapan itu. Kita kata apa? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Dan sungguhnya kami perpisahan denganmu wahai Ibrahim membuatkan kami sedih. Setakat itu tak apa. Jadi ini apa ni, menunjukkan bahawa kata Nawawi rahimahullahu taala, wal ahadis binahwi ma zakartu katsiratun masyhuratun. Hadis-hadis yang sama dalam masalah dibenarkan untuk menangis tanpa meratap banyak. Banyak ni. Wa amma al ahadisus sahihah, sementara ada hadis-hadis yang sahih ia menyebutkan bahawa annal mayyit yu'azzabu bibukai ahlihi alaih. Hadis-hadis sahih yang menyebutkan bahawa mayat akan diazab disebabkan tangisan keluarganya. Macam mana pula? Ada hadis Nabi SAW bagi tahu, hadis sahih, mayat akan diazab dengan sebab keluarga dia menangis. Sebab itulah setengah orang ni kalau tengok cucu menangis dekat tok mati, pakak marah, "Hei, jangan. Nanti atuk awak kena azab." Bukan begitu kata Nawawi. Nawawi kata apa? Falaisat ala zahiriha wa itlaqiha. Nawawi kata tengok bahawa tidaklah dipahami secara zahirnya. Jangan faham macam tu. Tetapi para ulama berbeza pendapat dalam menafsirkan hadis ini. Wa azharuha, pendapat yang paling benar kata Nawawi wallahu alam, mayat akan diazab dengan hadis itu ditujukan untuk orang yang menjadi sebab di atas tangisan itu. Boleh dengan mewasiatkan sebelum mati atau sebab-sebab lain. Contohnya, ayah dia ni bila nak mati, dia pesan ke anak dia, kalau aku mati kena meratap, kena sebut kebaikan aku, kena iklankan. Maka barulah mayat tu kena azab, sebab dia yang ajar anak cucu dia buat benda yang mungkar, benda tak baik. Habis sekarang ni macam mana? Hayah-hayah ni, kita duk tengok setengah guru-guru sekarang ni duk bawa anak murid ni pergi ke kubur-kubur, pergi duduk menyanyi, duduk bergendang, duduk meratak kepada tok-tok guru, mati dah tok guru kita ni, duduk minta dengan orang mati. Jadi kalau dia mati, anak murid akan buat ke dia juga. Jadi orang ni akan menjadi sebab bahawa berlakunya kemungkaran di kubur dengan sebab ajaran dia. Jadi hati-hatilah. Jangan kita besar kepada anak-anak kita, kalau aku mati, mu jangan buat benda-benda yang menyalahi syarak. Jangan buat benda-benda yang dilarang oleh Allah, dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, cari penyakit lagi kita. Jadi hadis yang kata mayat diazab itu dengan sebab pesanan dia atau ajaran dia. Tapi kalau kita tak pesan, tiba-tiba anak kita pengaruh dengan orang lain duduk meratak, dia buat juga, itu dia punya pasal. Kita yang sudah mati ni tak bertanggungjawab sebab kita tidak ajar, kita tak suruh benda tadi. Allahu Akbar. Kata Nawawi, masalah ini secara keseluruhan atau sebahagian besar
saya telah kaji secara saksama, secara orang panggil secara detail. Di mana? Dalam Kitabul Janaiz pada syarh Al-Muhazzab. Nama dia Al-Majmu', tulis nama kita Al-Majmu', syarah kepada kitab Al-Muhazzab oleh Imam Nawawi. Kamu pergi baca dalam Kitabul Janaiz. Kita haraplah ustaz-ustaz kita yang pandai menulis boleh menterjemahkan kita. Ambil kitab Al-Majmu' Nawawi tadi, bab janaiz, awak terjemah itu. Biar masyarakat ni tahu mana yang boleh, mana yang tak boleh. Kata orang biar tahu, jangan bijak. Biar tahu, jangan keliru. Tapi keliru juga. Sebab tahu separuh jalan, tak tahu semua jalan. Jadi kita cek dalam kitab Nawawi, kita akan bahas benda ni insya-Allah. Masalah ini secara keseluruhan atau sebahagian besar para rakan seangkatan kami, tulis itu, bukan rakan seangkatan, maknanya ulama-ulama mazhab Syafi'i ini mengatakan apa? Boleh menangis sebelum atau setelah kematian. Maknanya belum orang itu mati, tengok dia duduk ngak nazak, manakala kita nak sedih tiga tu boleh. Ataupun setelah dia mati, kan? Dia mati baru kita menangis pun boleh. Namun sebelumnya lebih baik, kan? Namun sebelumnya lebih baik. Maknanya kalau kita nak sedih sangat, nak sebab, biarlah kita sebab sebelum dia mati. Kerana ada hadis sahih yang berbunyi, fa iza wajabat fala tabkiyanna bakiyatun. Apabila kematian sudah datang, confirm dah orang ni mati, maka jangan sekali-kali kamu menangis. Biasanya kita ni kita menangis lepas mati. Belum mati tu nampak sedih juga. Dia duk ngak-ngak tu, duk tarik nafas, turun nafas. Tapi kalau sudah confirm dah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, masa itulah sebab tu lebih kuat. Baiklah. Hadis ini, tanda pelajar, hadis ini dikeluar oleh Imam Malik, Abu Daud dan lain-lain, sahihun bi syawahidihi. Panjanglah hadis ni, tapi kita tak nak ambil dah sebab Imam Nawawi pun ambil sekat tu ya. Nak ambil dalam bab, eloknya kalau nak boleh, kalau nak sebab sangat, sebab sebelum dia mati. Sudah mati, tahanlah tangisan kita itu, insya-Allah. Wa qad nassa Syafi'i, Imam Syafi'i rahimahullah menegaskan bahawa hukum menangis setelah kematian adalah makruh tanzih dan bukan haram. Menangis mana? Tangis tadi, tangis yang tidak meratap. Hadis tersebut dipahami sebagai larangan makruh, bukan larangan haram, selagi tidak meratap. Tapi kalau meratap, dia bertukar kepada haram. Tulis ni, panjang lagi tajuk ni, tapi oleh kerana Imam Nawawi sebut setakat ni, kita sebut setakat tu dulu. Untuk perkara yang tak baik ni, perkara-perkara larangan-larangan ni, ada dah kita bincang panjang dalam kitab mana? Dalam kitab Fiqh Manhaji dulu. Ingat kan? Dalam kitab Fiqh Manhaji, kita dah senaraikan benda-benda larangan. Perkara-perkara yang dilarang semasa berlakunya kematian. Lain daripada meratap, berkumpul di tempat orang mati lepas daripada ke bumi, itu semua itu termasuk dalam larangan yang dilarang pada syarak. Dalam kitab Arab ada, dalam kitab Jawi, Syekh Daud Petani pun ada sebut. Tapi kita langgar je, pakat duk kumpul, pakat duk jamu situ. Itu bahaya. Baiklah. Tulis. Muhasabah kepada ratapan di zaman moden. Ratapan zaman moden. Hari ni kita tengok bila berlaku kematian, anak-anak, suami, isteri ambil gambar batu nisan ke, gambar kubur ke, pergi duk post gambar bini dia. Pak Haji ni setengah tu ustaz tarah, ambil gambar bini hok mati, ambil gambar kubur, duduk tulis macam-macam kat situ. Oh, umi dia
Dia panggil Umi. Mak bini dia panggil Umi. Ini di antara benda ajaib di dunia ni. Bini panggil bini lah, panggil Umi apa. Nah, Umi, semalam orang mari melawat rumah kita, semuanya duk puji Umi belaka, masak sedap. Macam-macam dia tulis. Kita kata ini bentuk ratapan zaman moden hari. Jangan duk main Facebook lagu ni. Kalau sekadar nak letak hari pertama, letak tanda kubur, mudah-mudahan kawan-kawan dia doakan, kita kata setakat tu jelah. Ni dak esok letak gambar pula. Gambar bini pun letak juga. Gambar dia dengan duduk bini depan Kaabah lah, gambar dia duduk di naik buk mana-mana. Kita kata ini perbuatan-perbuatan yang ada semi niyahah di alam maya, di alam Facebook, yang jangan buat benda macam ni. Macam-macam cerita. Ada seorang tu dia ayah dia orang hebat. Kalau sebut nama semua orang Malaysia kenal belaka. Anak dia tulis pelik-pelik. Tok gambar kubur tulis. Kita pun atas dasar ad-dinun nasihah, kita pun tulislah kata di Facebook dia tu. Orang mengamuk dia marah. Kenapa orang tengah sedih kenapa tegur? Itulah menandakan bahawa niyahah itu orang bertempik kerana sedih. Tapi setakat innal ain la tadma, mata mengalir air mata, hati sedih. Biasalah, itu naluri manusia. Tapi duk tulis-tulis, duk tayang gambar-gambar, 2-30 gambar bini tersengih kat situ, kawan tu dalam kubur. Kita duk main gambar di Facebook. Ini di antara niyahah zaman moden yang sepatutnya dihentikan, diberi nasihat. Nak nasihat macam mana? Pak Haji kau cantik atas piah kepala pun tak rah ustaz pun duduk main gambar juga. Kita kata nas'alullah as-salamata wal afiyah. Semoga Allah Taala selamatkan kita daripada fitnah duk main di alam maya gini. Wallahu alam. Baik, kita berpindah kepada bab 115, babut ta'ziyah. Tengok nombor 6 dalam kitab terjemahan, muka surat 20284, bab at-ta'ziyah. Apa dia makna ta'ziyah? Tulis belajar. Ta'ziyah ini kita ucap, menyampaikan ucapan kepada keluarga si mati. Anak dia ke, isteri dia ke, suami dia ke, keluarga dia, kita sampaikan ucapan semoga Allah Ta'ala beri kepada awak sabar, bertenang di atas ujian ini. Allah Ta'ala maafkan kesalahan arwah ni. Allah Ta'ala angkat darjat dia, jadikan kubur dia taman syurga. Itu dipanggil ta'ziyah. Ta'ziyah ni berbeza dengan tahniah. Tanda pelajar ni. Ta'ziyah lawan dia tahniah. Kalau tahniah untuk orang yang hidup, orang dapat nikmat, baru kahwin ke, dapat anak ke, dapat pangkat ke, dapat periksa campur ke, itu dia panggil tahniah. Takziah ni untuk orang duka cita, untuk orang sedih, kita pergi ucap selamat, ucap tenangkan hati dia, itu nama dia takziah. Apa makna takziah? Tulis dah. Takziah ucapan menenangkan hati keluarga orang yang ditimpa musibah, kematian ke apa benda. Tulis makna dia. Sebab Imam Nawawi tak tulis, dia pakai buat bab at-ta'ziyah. Tengok hadis 447. Kata Nawawi, ruwina, kami riwayatkan dalam kitab At-Tirmizi, dan dalam As-Sunan Al-Kubra lil Baihaqi, daripada Abdullah bin Mas'ud, diriwayatkan bahawa Nabi bersabda, man azza musaban falahu mislu ajrihi. Sesiapa yang bertakziah kepada orang yang ditimpa musibah, maka dia mendapat pahala seperti pahala orang yang terkena musibah itu. Tanda itu. Sanad hadis ni dhaif. Hadis ni dhaif. Kata orang tak sama mata memandang dengan bahu memikul. Kan? Dia kena musibah, kita pergi ucap sama dengan pahala dia. Jadi hadis ni dhaif. Hadis ni lemah. Tapi kena ucap takziah. Hadis yang kedua 448, kami riwayatkan juga dalam kitab At-Tirmizi dan juga dalam daripada Abu Barzah. Tulis Abu Barzah Zaita, Bara Zaita, Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu,
Diriwayatkan bahawa Nabi kita bersabda, man azza sakla kusia burdan fil jannah. Sesiapa yang mengucapkan takziah kepada wanita yang ditinggal mati anak dia. Jadi orang ni mati anak, kita berucap takziah ke dia, ucap takziah kepada dia, maka dia akan mendapat burdan fil jannah, dapat selimut, mana kain comel dalam syurga. Kata Tirmizi kata apa? Hadza hadis tidak kuat, tulis hadis dhaif. Hadis dalam bab takziah ni nampaknya banyak yang lemah, tapi takziah tu ada dalam hadis lain. 449 kami riwayatkan dalam Sunan Abi Daud dan Nasa'i daripada Abdullah bin Amr bin Al-As suatu hadis yang panjang, hadisan tawilan. Dalam hadis itu disebut bahawa diriwayatkan pernah Nabi SAW bertanya Fatimah, apa yang membuatmu keluar dari rumah? Fatimah, anda keluar dari rumah gimana tadi? Nabi tengok dia keluar rumah, gimana? Fatimah menjawab, saya pergi ziarah keluarga orang yang meninggal dunia dan mengungkapkan rasa turut berduka cita, atau aku menyampaikan takziah kepada mereka. Itu Nabi kita tanya, kenapa kamu pergi? Jadi dia kata dia pergi takziah. Boleh. Ada 449 ini juga sanad dia dhaif. Sanadnya dhaif. Hadis yang ke-450 kami riwayatkan dalam Sunan Ibnu Majah dan Baihaqi dengan sanad yang hasan. Alhamdulillah. Ada hadis yang hasan, maknanya sanad dia baik untuk kita pegang dalam masalah ini. Daripada Amr bin Hazm, daripada an Amr bin Hazm, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, ma min mu'minin yu'azzi akhahu bi musibatihi illa kasahu Allah azza wa jalla min hulalil karamati yaumal qiyamah. Artinya, tidaklah seorang mukmin bertakziah. Mana orang ni mati, orang ni musibah, kita pergi ziarah dia, kita sampaikan ucapan kepada saudaranya lantaran musibah yang dideritainya, kecuali Allah azza wa jalla akan memakaikan kepadanya perhiasan kemuliaan pada hari kiamat. Jadi hadis ini alhamdulillah, tulis hadis ini hasan, maknanya diterima, sanad dia baik. Dengan Nawawi kata sanad dia hasan. Baik, tamat setakat tu hadis. Kemudian huraian, Imam Nawawi nak hurai bab takziah. Apa dia takziah? Wa'lam anna takziah hiya tasbir. Tulis itu. Makna takziah, tulis tepi kita supaya kamu boleh tahu apa dia yang patut kita belajar. Bila kata takziah tu apa benda? Takziah adalah nasihat untuk bersabar dan menghiburkan keluarga yang meninggal dengan tujuan meringankan beban dan kesedihan mereka. Itu makna takziah. Makna kita pergi jumpa dengan dia, tanya khabar. Jadi itu dipanggil takziah. Hukumnya sunat. Tulis tanda bawah kita. Hukumnya sunat. Kerana di dalamnya terkandung amar ma'ruf dan nahi mungkar. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa. Tolong menolong dalam mengerjakan kebaikan dan takwa. Surah Al-Ma'idah ayat 2. Ayat ini merupakan dalil terbaik untuk takziah. Sebab dalil-dalil hadis ada yang lemah. Jadi Nawawi kata dalil utama dia ni, ayat Quran ni. Juga ditegaskan dalam hadis sahih bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi.
Allah akan selalu menolong seorang hambanya selama hamba tersebut menolong saudara dia. Jadi saudara kita sedang sedih, berduka cita, kita pergi. Eloknya kalau kita nak pergi tu buat apa? Kalau boleh kita pergi bawa makanan untuk dia. Ni dak bila ada orang mati, tak nak 3 hari. Tak masuk 3 hari. Nak pergi makan rumah orang mati, terbalik. Hak sunnahnya macam mana? Bila ada kematian, kita bawa makanan pergi rumah orang tu. Malam ni saya hantar makanan. Beritahu kepada dia. Takziah hukumnya sunat sama ada sebelum dikebumikan jenazah ataupun sesudah orang yang meninggal dikebumikan. Maknanya kalau kita dengar tu, kita boleh dah ucap takziah. Tapi kalau tunggu selepas kebumi lebih baik. Ulama Syafi'i mengatakan, tulis itu. Para sahabat kami itu mana ulama mazhab Syafi'i, tulis. Waktu takziah berkisar antara ketika mati sehingga 3 hari setelah dikebumikan. Lepas pada itu tak ada takziah. 3 hari di sini dalam erti pendekatan, bukan untuk pembatasan. Mana lebih kurang 3 hari lah kita buat untuk takziah. Demikian dikatakan oleh Syekh Abu Muhammad Al-Juwaini dari kalangan ulama mazhab Syafi'i. Abu Muhammad Juwaini kata takziah tu sekitar 3 hari. Maka ulama Syafi'i yang lain mengatakan makruh hukumnya bertakziah setelah 3 hari. Lepas 3 hari tak payah dah takziah lagi, cukup. Kerana manfaat tazkiyah adalah untuk menenangkan hati orang yang mendapat musibah. Sedangkan kebanyakan hati sudah tenang setelah 3 hari berlalu, dia pun reda sikit keadaan. Tangisan sudah, kata orang kering sudah air mata. Oleh kerana itu, tidak boleh membangkitkan kembali kesedihannya. Demikianlah yang dikatakan oleh kebanyakan ulama mazhab Syafi'i, takziah sekadar 3 hari. Sementara itu, ulama lain, Abul Abbas Ibnu Al-Qas, tulis, Abu Al-Abbas Ibn Al-Qas, alif lam qa alif sad, nama ku Arab, mengatakan tidak mengapa bertakziah setelah 3 hari. Bahkan takziah tetap berlaku sepanjang zaman. Selagi tak takziah, dia berapa hari pun. Ibnul Qas kata. Sependapat seperti ini juga diungkapkan oleh Imamul Haramain daripada ulama Syafi'iyah. Kata Nawawi, pendapat yang benar adalah bahawa takziah tidak dilakukan setelah berlalunya 3 hari kecuali 2 keadaan. Tanda dia. Dibenarkan lebih pada 3 hari untuk keadaan ini. Dan yang disebut oleh ulama mazhab Syafi'i, yang pertama, apabila salah seorang daripada orang yang nak pergi ziarah tadi ataupun orang yang ditimpa musibah tak ada di rumah, atau kedua-duanya tidak hadir pada saat proses pengkebumian dan baru kembali setelah 3 hari. Jadi bolehlah. Contohnya kita masa dia mati tu kita duduk di luar negara, nak balik tak boleh, seminggu baru balik, sebulan baru balik, boleh lagi kita pergi takziah. Tapi kalau nak hodok kapur ni tak pergi, lepas pada seminggu nak pergi, tak payah. Ulama Syafi'i juga mengatakan takziah setelah pengkebumian lebih baik daripada sebelumnya. Jadi kalau kita dengar orang ni mati, kemati keluarga, tak usah hantar SMS lagi dia. Tunggu dulu. Dia bagi tahu akan ke bumi lepas zuhur esok. Lepas zuhur esok baru kita hantar. Kalau kita duduk jauh lah, kita hantar WhatsApp, hantar apa-apa mesej, ucap takziah, ataupun kita pergi ucap takziah kalau kita tak boleh pergi solat jenazah. Kerana keluarga si mati sedang sibuk menyiapkan proses pengkebumian tersebut, dan kerana kesedihan mereka setelah pengkebumian kerana berpisah dengan si mati lebih kuat. Lepas pada kita tahan yang balik tu sunyi, ketika itu kita takziah. Apabila orang yang bertakziah tidak melihat kesedihan yang sangat pada keluarga si mati, apabila melihat kesedihan yang sangat pada mereka, maka takziah didahului untuk menenangkan mereka. Mana kalau kita tengok belur tanah yang banyak ni, puak dia lembek dah, pakak duk menangis, elok kita pergi takziah awal.
kita pegang dia, gosok dia, sabarkan dia. Ini ketentuan Allah, ini perancangan Allah, adalah tu hikmahnya kenapa Allah ambil awal anak awak ni, isteri awak ke bini, suami. Ini takziah tu awal. Kalau tengok mereka terlalu sedih. Dan disunatkan untuk takziah kepada semua keluarga. Tulis tepi kita, takziah kepada siapa? Bini dia ke anak dia? Jawabnya, disunatkan untuk bertakziah kepada semua keluarga si mati dan kaum kerabat dia. Tak apalah siapa dia pun, sepupu dia ke waris dia, baik yang tua, muda, besar, kecil, lelaki atau perempuan, kecuali perempuan yang comel-comel, hanya ditakziah oleh mahramnya saja. Tak, meta ke budak tu comel, pakak kita takziah belaka. Ni nak cari barang, ni nak cari gawe lagu ni. Jangan buat. Jadi hak ni tak boleh pergi. Cari gawe pula dah. Orang mati cari gawe. Kata di ulama Syafi'i lagi, bertakziah kepada orang-orang soleh, orang-orang yang lemah dalam menanggung musibah, dan anak kecil lebih diutamakan. Mana kalau orang ni nampak lemah, semangat, tak bermaya ada dia tu, utamakan orang ni kita ucap takziah sebab dia sedang sedih dalam suasana begitu. Baiklah. Imam Syafi'i dan para ulama lain, ulama Syafi'iyah rahimahullah mengatakan duduk dalam majlis takziah itu makruh. Jangan duduk situ. Mereka berkata yang dimaksudkan dengan duduk di sini adalah keluarga si mati berkumpul di satu rumah agar dikunjungi oleh orang yang hendak bertakziah. Makruh perbuatan itu, tak boleh. Padahal sebaliknya yang dianjurkan adalah agar mengerjakan segala keperluan mereka masing-masing. Ini tidak ada bezanya antara laki-laki dengan perempuan. Tak payahlah. Ni dak bukan sakat berkumpul orang mari takziah. Panggil orang jamu makan pula. Ini perbuatan yang dimakruhkan di dalam fiqh kita, dalam fiqh mazhab Syafi'i kata tak boleh berkumpul selepas kematian, apalagi buat kenduri kendara pada waktu itu. Kita ni terbalik. Sepatutnya kita bawa makanan pergi pada orang itu, bukan kita pergi makan rumah orang itu. Ini jadi terbalik habis dah. Sebab adat telah menjadi istiadat. Pendapat ini ditegaskan oleh Al-Mahamilin yang mengambil nas Imam Syafi'i. Hukumnya makruh sini adalah makruh tanzih apabila tidak ditambah dengan bid'ah-bid'ah yang lain. Maknanya tak elok berkumpul. Tapi kalau tambah bid'ah lain pula, dia duduk buat majlis-majlis meratak di situ, maka itu dia jadi makruh tahrim. Apabila ditambah dengan bid'ah yang diharamkan, kata Nawawi, sebagaimana yang sering kali terjadi. Jadi manjakan pesta pula lepas orang mati. Beza di antara rumah orang mati dengan rumah orang kahwin. Iaitu kata-kata itu perbuatan dilarang. Maka hukumnya haram, dan ia termasuk keharaman yang sangat tercela kerana mengadakan sesuatu dalam masalah agama. Anak-anak, pelajar-pelajar, para asatidah kita rujuk pada kitab imam, kitab Jawi, kitab Syekh Daud Petani dalam kitab Kasful Litham, Bughyatul Tullab dan lain-lain, yang mengatakan bahawa di antara bid'ah yang qabihah yang dicela pada syarak, iaitu berkumpul di rumah orang mati 3 hari, 7 hari, 40 hari selepas kematian, itu dikatakan bid'ah yang dicela pada syarak. Boleh semak dalam kitab-kitab Jawi yang ada di rumah masing-masing. Ditegaskan dalam hadis yang sahih bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Baik, tengok tuan tuan penterjemah kita, dia tak letak hadis ni. Ada lagi hadis. Ditegaskan dalam hadis yang sahih
Dia tukar hadis ni. Tulis hadis ni. Tulis hadis nombor bahasa Arabnya 452. Wasabata fil hadis sahih. Ini dipanggil berlaku tahrif dalam terjemahan. Dalam terjemahan kita ni berlaku tahrif. Dia bawa hadis ni. Sedangkan hadis yang disebut oleh Imam Nawawi kata apa? Ni tengok dengar. Dia kata fa in dhamma ilaiha amrun akhar. Kalaulah ditambah lagi dengan benda lain, minal bid'il muharramah, dengan perkara-perkara bid'ah yang diharamkan sebagaimana yang berlaku menjadi adat dalam masyarakat kita, kana zalika haraman min qaba'ihil muharramat, maka dia haram, termasuk dalam perkara yang diharam sangat tercela kerana mengadakan sesuatu dalam agama. Wasabata, tulis hadis, tulis Quran Arab. Wasabata fil hadis sahih, telah sabit dalam hadis yang sahih. Nabi SAW, inna kulla muhdatsin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah. Tukar hadis yang ada di sini, sebab dalam bahasa Arab dipanggil tahrif. Penterjemah ni tukar hadis. Dalam kitab Arab jelas hadisnya, setiap benda yang baru yang direka-reka dalam agama itu bid'ah, dan setiap bid'ah itu sesat. Hadis ini dikeluar oleh Imam Muslim dengan nombor hadisnya 867. Baik, tamatlah kita dalam bab takziah. Apa yang kita nak baca ketika kita takziah? Bila kita nak takziah orang, kita kata apa? Tengok kita ni. Bacaan ketika bertakziah tidak terbatas. Dengan lafaz apa pun boleh. Ini kalau kita pergi kat Allah, kita gosok dia, sabarlah, ini ujian Allah kepada kita. Allah nak naik darjat, Allah sayangkan dia. Itu lapak-lapak sabar boleh je. Dalam bahasa Melayu, bahasa Kelantan pun tak apa, diterima. Tapi ulama mazhab Syafi'i menganjurkan agar seorang Muslim yang bertakziah kepada Muslim lain adalah dia ucapkan, tulis itu, nombor 1, takziah kepada sama-sama Muslim. Takziah kepada orang Muslim. Kita kata apa? Ikut semua. A'zamallahu ajraka wa ahsana azaaka wa ghafara limayyitika. A'zamallahu ajraka wa ahsana azaaka wa ghafara limayyitika. Maksudnya, semoga Allah membesarkan pahalamu, memperbaiki keadaanmu selepas pada ketiadaan si mati ni, dan mengampuni mayatmu. Tulislah. Ini ucapan takziah. Kita tulis tulis WhatsApp ke, ucapan dengan mulut ke, tulis ni. Jangan duk main tepek Al-Fatihah gitu. Ini yang disebut oleh kitab fiqh. Baik. Seorang kafir yang bertakziah pada Muslim mengucapkan, wa fil kafiri bil muslimin. Macam mana orang kafir mati, orang kafir nak ucap takziah pada orang Muslim, dia kata apa? A'zamallahu ajraka wa ahsana azak. Semoga Allah membesarkan pahalamu, memperbaikan keadaan kamu. Seorang Muslim yang bertakziah kepada orang kafir, macam mana pula ni? Dia kata wa ammal kafiru wa fil kafiri bil kafir. Wa bil muslim bil kafir. Mana kita orang Muslim ucap kepada orang kafir. Jadi azamallahu ajraka wa asana azaka. Satu. Jangan kata ghafara lima yidika, sebab hak mati tu kafir, tak boleh. Seorang Muslim bertakziah kepada orang kafir, ahsanallahu azaka wa ghafara limayyatika wa fil kafiri bil muslim. Makna hak mati tu orang Islam, hak mati Islam, tapi anak-anak dia kafir. Tulis molek kita, memang pening. Kalau tidak, ada ke orang mak dia kafir tapi anak dia masih Islam, kita kata apa? Ahsanallahu azaka, Allah Ta'ala lah beri kebaikan kepada kawak ni, dan Allah Ta'ala ampunkan kematian orang yang mati tu, mu'allah tu mati. Boleh. Dan seorang kafir takziah kepada kafir,
Kafir belaka. Hak mati pun kafir. Hak member kita hak nak takziah pun kafir juga. Kita kata apa? Akhlafallahu alaika. Akhlafallahu alaika. Semoga Allah menggantikan untukmu orang lain yang jaga awak. Payah tu. Tengok ni. Maknanya takziah seorang kafir yang takziah kepada muslim, azamallahu ajraka wa ahsana azaka. Dia kafir, si mati muslim, kita kata ahsanallahu azaka wa ghafara limayyitika. Dia kafir, hak mati berkafir, akhlafallahu alaika. Itu. Ada pun lafaz yang terbaik, apa dia? Tengok bacaan 451 dalam kitab terjemahan kitab Arab 453. Ruwina, kami riwayat daripada Sahih Muslim daripada Usamah bin Zaid, dia berkata, salah seorang puteri Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutuskan seorang untuk memberitahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa puteranya, cucunya meninggal. Orang yang bagi tahu ke Nabi, cucu dia mati. Maka Nabi kata apa? Irji ilaiha fa akhbirha. Kembalilah kepadanya dan beritahu bahawa ini bacaan ni kita setakat ni kita baca. Anna lillahi ta'ala ma akhaza wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma famurha fal tasbir wal tahtasib. Itu ayat ni bukan ayat bacaan ni, ayat lebih pada cerita. Dia kata kamu kembali kepada dia, kepada anak Nabi tadi. Usamah balik dia bahawa beritahu sesungguhnya milik Allah segala yang dia ambil dan dia beri. Hak Tuhan belaka. Segala sesuatu di sisinya memiliki kadar waktu masing-masing. Perintahkan, makna beritahu kepada anak aku tadi supaya dia bersabar dan mengharapkan pahala. Payah ni. Jadi oleh kerana dia payah, kita tangguh dulu sehingga jazah yang akan datang. Cuma kalau kita nak baca dah, takutnya mati sehari dua ni keluarga nak ucap apa? Tulis itu. Kalau berlaku kematian, kita kata inna lillahi ta'ala, tulis dekat tu. Inna lillahi ta'ala ma akhaza wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Jangan kata famurha, tolak tu. Fal tasbir wal tahtasib. Tukar sikit format. Dalam ni ada ni. Dalam kitab Perisai Muslim ni ada. Bacaan ketika takziah. Bacaan sewaktu takziah kepada orang mati. Berapa nombor tak tahu ni. Cuba tengok pelajar, cepat-cepat sikit. Muka surat 90. Muka surat 90. Ni ada sini. Ni cara bacaan ni. Tengok dalam kitab ni. Muka bacaan yang ke 162. Bab 57 ucapan takziah. Dia kata inna lillahi ma akhaza wa lahu ma a'ta wa kullun indahu bi ajalin musamma fal tasbir wal tahtasib. Tukarlah sini. Jangan ada main pamurha, itu cerita. Jadi kita akan detailkan bacaan ni dalam siri yang akan datang insya-Allah. Jadi setakat tu dululah. Pelajar tanda setakat muka surat 287 bacaan takziah. Tulis wa amma lafzatut ta'ziyah, insya-Allah kita akan sambung undur balik ke situ supaya pelajar-pelajar dapat daripada awal perbincangan tentang ucapan takziah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.